Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Farahani binti Saad, iaitu pelajar sarjana falsafah dari Pentadbiran dan Pembangunan Tanah, Fakulti Alam Bina, Universiti Teknologi Malaysia, Johor Bahru. Pada hari ini saya akan membentangkan mengenai tajuk kepentingan dan halangan pengeluaran hak milik sambungan selepas pengambilan tanah. Bentangan ini akan membincangkan mengenai beberapa subtopik, iaitu berikut merupakan isi kandungan yang ada dalam bentangan. Seterusnya pengenalan. Di sini kita lihat apa yang dinyatakan di dalam Perlembagaan Persekutuan Jadual ke-19 Senarai Negeri yang menyatakan bahawa hal ehwal tanah sebenarnya tertakluk di bawah tanggungjawab kerajaan negeri. Maka disebabkan kerajaan negeri mempunyai pelbagai polisi dan juga undang-undang yang berbeza, jadi pihak kerajaan telah mengambil satu inisiatif untuk mewujudkan satu polisi, yakni Akta Pengambilan Tanah pada tahun 1960 untuk menyeragamkan keseluruhan peraturan yang berkaitan dengan pengambilan balik tanah. Seterusnya, kita lihat pula kepada definisi apa yang dimaksudkan dengan hak milik sambungan selepas pengambilan tanah, iaitu menurut Seksyen 25/1 dan Seksyen 26/APT 1960 dan juga Seksyen 166/1/1H Kanun Tanah Negara yang menyebut mengenai kepentingan pengeluaran hak milik sambungan selepas pengambilan tanah, yakni di mana sekiranya sebahagian daripada sesuatu tanah itu telah diambil, iaitu telah dibuat pengambilan oleh pihak kerajaan, maka pentadbir tanah hendaklah mengukur semula baki lot tersebut selepas keluarannya borangkir, dan pihak berkuasa pendaftaran hendaklah mengeluarkan hak milik sambungan bagi baki kepada tanah yang telah diambil tersebut. Ini hanya melibatkan pengambilan yang berlaku ke atas sebahagian tanah sahaja. Sekiranya pengambilan tersebut berlaku ke atas keseluruhan lot, jadi tiada keperluan untuk pengeluaran hak milik sambungan selepas pengambilan. Seterusnya, latar belakang kajian, iaitu kita ada menyebutkan di dalam sini berkenaan asal-usul pengeluaran tanah, punca kuasa pengeluaran hak milik sambungan dan juga proses pengeluaran hak milik sambungan. Asal-usul pengeluaran tanah adalah di Malaysia kita menggunakan pakai konsep sistem Torrens yang dibawa oleh Sir Richard Torrens, dan dia dalam konsep ini menekankan berkenaan kepentingan berkaitan pendaftaran dalam sesuatu hak milik untuk meneruskan sesuatu urus negara tanah, dan punca kuasa dalam pengeluaran hak milik sambungan dapat dilihat dalam seksyen-seksyen yang berkenaan yang berkaitan, antaranya Seksyen 166/1H KTN, Seksyen 25 APT, Seksyen 26 APT. Dan proses pengeluaran hak milik sambungan ini bermulanya bila mana dikeluarkan borangkir, dan juga proses seterusnya adalah penyediaan plan permintaan ukur PU oleh pejabat tanah, dan juga PU itu akan dihantar kepada pihak Jabatan Ukur Pemetaan Cukup untuk diukur halus dan penyediaan nombor lot yang baru dan sepadan yang baru. Seterusnya kita lihat kepada proses pengambilan tanah. Ada 3 proses dalam proses peringkat pengambilan tanah, yakni pra-pengambilan, peringkat pengambilan dan pasca pengambilan. Dan bagi proses hak milik sambungan selepas pengambilan tanah adalah di bawah proses pasca pengambilan tanah. Di sini juga telah dinyatakan apakah proses-proses semasa pra-pengambilan, peringkat pengambilan dan juga pasca pengambilan. Kemudian berikut adalah carta alih peringkat pasca pengambilan yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian pada tahun 2019, dan di sini dapat dilihat di manakah proses penyediaan hak milik sambungan itu berlaku. Semasa di sinilah boleh dilihat di dalam kotak yang berwarna merah ini. Seterusnya evolusi pendaftaran tanah seperti yang kita sedia maklum. Sebelum ini pada tahun 1960-an kita menggunakan sistem manual, dan pada tahun 1980-an berubah ke arah sistem komputer. Pada tahun 2000 bermulanya pentadbiran tanah secara maya, dan pada tahun 2005 bermulanya sistem e-tanah yang telah digunakan pakai di kebanyakan negeri pada masa kini, dan mulanya sistem e-tanah ini adalah di Pulau Pinang pada tahun 2005. Dan kalau mengikut laporan Bank Dunia menunjukkan bahawa Malaysia berada dalam prestasi yang agak baiklah di dalam pengurusan tanah di tingkat global, iaitu pada kedudukan yang ke-42 daripada 190 dalam urusan pendaftaran tanah.
Dan pendaftaran hak milik tanah juga boleh dikategorikan kepada beberapa kategori, antaranya ialah hak milik pejabat pendaftar, hak milik pejabat tanah, hak milik tetap dan juga hak milik sambungan. Dan dalam kajian ini kita akan memberi fokus kepada hak milik sambungan selepas pengambilan tanah sahaja. Seterusnya kita akan lihat apakah proses pengeluaran hak milik sambungan selepas pengambilan tanah yang disediakan oleh Pejabat Tanah dan Galian Pulau Pinang pada tahun 2021. Ini merupakan proses daripada permulaan sehinggalah akhir peringkat untuk mendaftarkan untuk mengeluarkan hak milik sambungan selepas pengambilan. Bermula selepas mendaftar borang kes sehinggalah selesai, di mana selepas pengiraan cukai dan pendaftaran hak milik yang baru dan hak milik lama akan disisihkan. Seterusnya kita lihat kepada apakah kepentingan dalam pengeluaran hak milik sambungan. Yang pertama, ianya akan memudahkan urusan urus niaga, di mana keluasan yang muktamad dapat ditentukan dan boleh mengelakkan penipuan semasa berlakunya urus niaga. Yakni tuan tanah yang lama akan menjual tanah yang baru kepada tuan tanah yang baru dengan keluasan yang baru, maka di sini akan mengelakkan proses penipuan berlaku. Kemudian akan memudahkan proses pembangunan tanah, terutamanya melibatkan pemaju atau tuan tanah tersebut, contohnya untuk melaksanakan proses pecah sepadan, pecah bahagian dan sebagainya. Dan ia juga akan menjadi bukti ketuan punyaan kepada tuan tanah yang baru ataupun tuan tanah asal sekiranya hak milik sambungan ini dikeluarkan. Seterusnya, keempat, ia akan meningkatkan imej kerajaan dan juga imej pentadbiran tanah itu sendiri, dan akan mengelakkan daripada berlakunya risiko-risiko untuk disaman oleh tuan tanah atau pemaju dan sebagainya. Dan seterusnya, penentuan sempadan baru. Ini sangat penting ya tuan-tuan dan puan-puan, kerana sempadan yang baru ini sangat penting untuk sebarang pemajuan ataupun sebarang inisiatif baru atau alternatif baru yang akan dilaksanakan oleh pihak kerajaan ataupun pihak tuan tanah, perancangan oleh tuan tanah seterusnya. Dan kadar cukai baru ini juga telah dinyatakan dalam Seksyen 25 atau pengambilan tanah, iaitu kadar cukai yang baru perlulah dikira dan perlulah dinyatakan di dalam geran yang hak milik yang baru, dan menjadi tanggungjawab pentadbir tanah untuk mengeluarkan kadar cukai yang baru demi kepentingan tuan tanah dan pihak kerajaan itu sendiri. Dan seterusnya, akhir sekali kita akan tengok apakah halangan dalam pengeluaran hak milik sambungan, kerana dalam berdasarkan kajian yang lepas terdapat beberapa tunggakan di dalam pengeluaran hak milik sambungan, dan kita lihat kenapakah tunggakan-tunggakan tersebut berlaku. Dapat dipecahkan dalam 4 halangan berikutlah, iaitu yang pertama dari segi perundangan, kerana tiadanya tempoh masa yang ditetapkan di dalam akta ataupun garis panduan yang berkuasa pada masa ini. Yang keduanya, berdasarkan kajian-kajian terdahulu, kekurangan sumber manusia juga menjadi faktor penghalang dalam pengeluaran hak milik sambungan pada masa yang ditetapkan. Okey, yang ketiganya adalah urus tadbir dalam peringkat pentadbiran tersendiri berkaitan dengan proses hak milik sambungan, dan juga kos, iaitu kos untuk melantik juru ukur untuk mengeluarkan plan pengambilan yang baru sebagai memenuhi syarat untuk mengeluarkan permintaan ukur, iaitu PU, dan untuk diserahkan kepada pihak jupum juga menjadi salah satu faktor penghalang dalam menyelesaikan isu hak milik sambungan selepas pengambilan. Dan akhir sekali, secara kesimpulannya, diharap berdasarkan kajian ini dan pembintangan ini dapatlah kita mengetahui halangan-halangan, sedikit sebanyak halangan faktor menjadi penghalang kepada menyelesaikan tunggakan hak milik sambungan selepas pengambilan tanah, terutamanya di negeri Pulau Pinang itu sendiri, dan akan memperincikan lagi kepentingan proses pengeluaran hak milik sambungan supaya isu berbangkit berkaitan tunggakan hak milik sambungan tidak akan berbangkit lagi di masa akan datang. Dan akhir sekali, supaya dapat mengeluarkan satu kajian ilmiah ataupun dapat merangka satu strategi atau garis panduan pengkeliling yang baru demi menyelesaikan isu dan masalah berkaitan tunggakan hak milik sambungan selepas pengambilan tanah, terutamanya di negeri Pulau Pinang itu sendiri. Itu sahaja, sekian, terima kasih.